Taman Melawati, penghuni 20 rumah diarah kosongkan kediaman. Malaysia tegas pertahan kebebasan Laut Cina Selatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita perdana kita mulakan dengan perkembangan situasi semasa tanah runtuh di Taman Melawati. 6 keluarga terjejas ditempatkan di pusat pemindahan sementara di Dewan Berhampiran tempat kejadian. Untuk itu kita bersama Raswin Setia di lokasi. Baik Faiz, Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia JMG bersama Jabatan Kejaraya JKR sedang meneliti dan melakukan kajian di sekitar kawasan kejadian tanah runtuh di Taman Melawati bagi menentukan sama ada kawasan terbabit selamat ataupun sebaliknya. Terdapat 20 rumah kediaman di Jalan E6 Taman Melawati ini berhampiran lokasi kejadian, dan menurut Ketua Polis Daerah Ampang Jaya ACP Muhammad Azam Ismail dalam sidang media sebentar tadi, seramai 11 keluarga telah dikenal pasti dan 6 daripadanya membabitkan 22 individu ditempatkan di pusat pemindahan sementara PPS ini. Baik, bersama dengan saya pada ketika ini Puan Robiatun Muhammad Yaakob yang merupakan salah seorang penduduk. Baik, selamat malam Puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey Puan, boleh ceritakan bagaimana perasaan atau kronologi kejadian berlaku sehinggalah Puan ditempatkan di pusat PPS ini? Kejadian berlaku pada lebih kurang dalam pukul 10 lebih pagi, dan saya ketika itu masih lagi berada di tempat kerja. Apabila menerima berita ni memang rasa terkejut, tergamam dan bergegas juga. Dalam lebih kurang 10 ke 20 minit kan saya terus minta daripada majikan untuk terus balik untuk melihat apa yang berlaku. Dan bila sampai masih lagi keadaan hujan, minta ambil barang, belum lagi dapat kebenaran sebab masa tu masih lagi berlaku pergerakan tanah dan air. Jadi atas faktor keselamatan, pihak berwajib minta kami tunggu dulu, bersabar dulu, minta kami berada di dewan ni dulu. Kemudian setelah mereka selesaikan apa yang sepatutnya kat situ, dah clearkan jalan semua, dan tadi dapat balik sekejap sebentar untuk ambil barang yang penting, keperluan kami untuk satu malam ni dululah, macam mana yang untuk kami tidur dulu di sini. Baik Puan, semenjak mendiami kawasan ini, adakah ini kejadian yang pernah berlaku sebelum ini ataupun ini kali pertama? Tak, ini kali pertama. Tu yang agak terkejut lah, memang tergamam, rasa macam tak percaya kami terlibat dengan kejadian macam ni. Sebab lebih kurang dalam 15 tahun dah kami duduk sini. Jadi dalam keadaan ini mungkin satu malam ni, bagaimana mungkin perasaan ahli keluarga yang lain? Masing-masing terkejut. Tak tahu nak apresiasikan macam mana lagi sebab pertama kali kan jadi macam ni. So kami hadapi dulu. Alhamdulillah kami dapat juga dulu bantuan apa yang untuk diperlukan malam ni. Dan untuk hari seterusnya kami kena tunggu dulu apa saja yang arahan yang kami dapat dan kami terima lah. Baik Puan, terima kasih Puan. Dan difahamkan juga tadi setelah selesai kerja-kerja pembersihan dan penelitian dilakukan, sebilangan ahli keluarga ataupun warga penduduk yang terjejas ini dibenarkan untuk kembali ke rumah kediaman masing-masing seketika untuk mengambil barang-barang penting, barang-barang peribadi, barang-barang keperluan ataupun kenderaan, dan mereka seterusnya akan ditempatkan di kawasan ataupun di PPS ini untuk malam ini, dan sehingga menunggu perkembangan selanjutnya mengenai tanah runtuh di Taman Melawati. Dan baik, itu perkembangan yang saya dapat kongsikan dari Taman Melawati Ampang Jaya. Kita kembali bersama Faiz di Angkasa Puri. Silakan. Baik Raswin, terima kasih. Dalam perkembangan berkaitan penduduk terjejas dalam insiden tanah runtuh di Jalan E6 Taman Melawati menceritakan detik cemas ketika kejadian tersebut berlaku pagi tadi. I tengah on the way daripada pergi office di Mutiara Damansara, dah dekat nak sampai dah actually. Lepas tu I nampak my phone, nampak neighbor message, your house okay ke tak? Lepas tu I tengok, kenapa dia tanya? Tapi because I was driving,
Lepas tu another neighbor pula call yang depan rumah I tu, dia bagi tahu kata ada landslide kena rumah apa semua. Dia cakap dia dengar ada suara perempuan menjerit, dia suspect my daughter. Lepas tu terus I call anak I. Dia yang nampak the whole situation ni. Dalam pada itu, kegagalan sistem pengairan longkang di Jalan G2 Taman Melawati yang tersumbat dikenal pasti sebagai punca tanah runtuh di kawasan berkenaan pagi tadi. Pasukan cawangan kejuruteraan Cerun CKC JKR telah diarahkan untuk mendapatkan gambaran terperinci situasi kawasan tanah runtuh itu. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi menerusi hantaran di Facebook berkata pihak CKC JKR telah mengeluarkan amaran tahap bahaya kepada JKR Daerah Gombak serta Hulu Langat pada petang semalam bagi mengambil langkah berjaga-jaga. Amaran berkenaan juga dipanjangkan kepada Wakil Majlis Perbandaran Ampang Jaya. Beliau turut meminta semua penduduk di kawasan terjejas untuk mematuhi arahan pihak berkuasa bagi mengelakkan sebarang kejadian tidak diingini. Di Ibu Negara, beberapa jalan di Kuala Lumpur dinaiki air susulan hujan lebat berterusan yang bermula sejak jam 8 pagi. Hujan lebat menyebabkan aliran trafik terganggu antaranya di Jalan Parlimen menghala ke Bukit Aman, Jalan Perak dan Lebuh Raya Sultan Iskandar. Smart Expressway memaklumkan terowong Smart ditutup sepenuhnya untuk laluan pengguna dan operasi banjir dijalankan. Universiti Malaya turut dilanda banjir pagi tadi. Bagaimanapun, ia tidak menyebabkan kecederaan atau kemalangan jiwa. Sementara itu, penduduk terjejas banjir di Temerloh Pahang terus meningkat kepada 1,487 orang daripada 438 keluarga. Mereka kini berlindung di 8 PPS. Manakala di Perak, bilangan penduduk terjejas banjir juga meningkat. 1,013 orang berada di 7 PPS yang beroperasi di 4 daerah. Di Kedah pula, bilangan penduduk terjejas banjir tidak banyak berubah. 1,387 penduduk daripada 438 keluarga berlindung di 11 PPS meliputi Pendang, Pokok Sena, Kota Star dan Baling. Dalam pada itu, Johor menyaksikan penduduk terjejas menurun kepada 15 orang daripada 2 keluarga. 2 PPS di Kluang ditutup petang tadi. Ini menjadikan hanya 1 PPS masih beroperasi di Batu Pahat. Kerajaan bercadang membina takungan air tambahan sebagai sebahagian daripada rancangan Tempatan Banjir Jangka Pendek dan Jangka Panjang. Takungan air berkenaan akan mengurangkan risiko banjir kilat terutama di Kuala Lumpur. Perancangan ini memang dah ada. Cuma kita merancang mengikut kemampuan kewangan yang ada. Dan apa yang ada itu kita laksanakan dulu apa yang seboleh mungkin. Sekarang ni ialah untuk kita melihat lebih membanyakkan lagi reservoir supaya kita dapat delay kan. Bila air terlalu banyak, ia akan mengalir ke dalam pond, kolam-kolam takungan dulu. Kemudian baru slowly dirilis. Ini diharapkan tidak akan dapat menyelesaikan sepenuhnya, tapi mengurangkan risiko berlakunya banjir besar lah. Di Kuala Lumpur, apatah lagi Kuala Lumpur ini merupakan kawasan lembah kan, pertumbuhan 2 sungai dan ini menjadi cabaran. Datuk Seri Fadilah memaklumkan kebanyakan takungan air tersebut akan dibina di Ibu Negara di bawah pengawasan DBKL. Malaysia tegas mempertahankan kebebasan Laut Cina Selatan mengikut Konvensyen Undang-Undang Laut PBB 1982. Bagaimanapun, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan ruang perbincangan masih terbuka dengan negara jiran berhubung isu persempadanan. Pendekatan seperti saya sebut, sentraliti ASEAN ialah melalui rundingan dan dialog. Tapi kita dari segi Malaysia tidak berganjak dari tuntutan dan pendirian kita tentang kawasan milik Malaysia. Sebab itu penerusan cari gali oleh Petronas termasuk di kawasan Kasyawari itu diteruskan walaupun dibangkitkan oleh negara China.
Jawapan ini merujuk soalan tambahan Ahli Parlimen Kota Baru, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan mengenai isu tuntutan pertindihan di Laut Cina Selatan. Isu persempadanan turut melibatkan negara jiran lain seperti Thailand, Filipina, Indonesia, Singapura dan Brunei. Namun Perdana Menteri memaklumkan perkara ini tidak seharusnya menjejaskan hubungan diplomatik, perdagangan dan persahabatan akrab antara negara. Pada waktu pertanyaan menteri juga, Datuk Seri Anwar memberi penjelasan dakwaan agensi media antarabangsa berkaitan campur tangan dalam siasatan SPRM. Perdana Menteri memaklumkan PDRM telah mengambil tindakan termasuk memanggil wakil Bloomberg. Beliau turut menyerahkan kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan secara adil dan pihak peguam negara untuk mengambil tindakan perundangan yang bersesuaian. SPRM sendiri telah membuat kenyataan yang tegas menafikan tomahan tersebut kerana apa yang berlaku hanya arahan umum yang saya lakukan termasuk di Parlimen bahawa saya mahu SPRM, LHDN, PDRM, badan-badan penguat kuasa bertindak tegas memerangi rasuah secara tegas tanpa tolak ansur dan badan penguat kuasaan memerangi jenayah dengan tegas. Ini yang arahan yang diberikan tetapi tidak melibatkan kes-kes khusus kerana SPRM seperti juga Jabatan Peguam Negara harus bertindak bebas dan telus without fear or favour. Beberapa negara ASEAN turut menunjukkan minat selepas Malaysia menyatakan hasrat menyertai BRICS. Datuk Seri Anwar memaklumkan ia menjadi langkah terbaik buat ASEAN bagi memantapkan ekonomi serantau bersama rakan dialog. Tumpuan ASEAN adalah pertumbuhan ekonomi. Economic fundamentals menjadi suatu ukuran atau kriteria utama dan kita tidak mahu ASEAN menjadi gelanggang percaturan atau pertembungan kuasa-kuasa besar. Dulunya Amerika dan Soviet Union, sekarang ini Amerika dengan negara China. Sebab itu hubungan kita dengan negara China terus kita tingkatkan dan sekarang apabila kita mendekati BRICS dan beberapa negara ASEAN sudah mengambil keputusan yang sama. Beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Gombak, Datuk Seri Amiruddin Syari mengenai pendekatan Malaysia bagi memastikan kestabilan ASEAN dapat dipelihara mendepani masalah geopolitik. Program KL20 inisiatif mengukuhkan ekosistem pemula niaga Malaysia. Ia membuka peluang kepada pemula niaga untuk berhubung dengan pelabur, mendapatkan bimbingan pakar industri, mengakses teknologi dan pasaran antarabangsa yang lebih luas. Bertujuan menjadikan Malaysia antara 20 negara terbaik dalam ekosistem syarikat pemula niaga dengan sasaran 3,000 syarikat pemula aktif dan lebih 100,000 peluang kerja berkemahiran tinggi menjelang 2030. Dilaila Kadir ada laporannya. Penyertaan dalam KL20 raih peningkatan ketara melibatkan komuniti pelabur, kunci kepada pertumbuhan pesat syarikat. Impaknya, pelaburan modal teroka VC serantau berjaya dibawa masuk sekaligus memangkin kepada kejayaan syarikat. Syarikat pemula niaga dalam inisiatif ini dipilih berdasarkan beberapa kriteria termasuk potensi pertumbuhan, inovasi teknologi dan daya saing global. KL20 bukan sekadar beri pendedahan tetapi memperkukuh jaringan antara syarikat pemula niaga dan pelabur strategik membantu pengembangan serantau. Modal bukanlah cabaran di peringkat awal, tetapi cabaran sebenar timbul apabila masuki fasa lebih tinggi seperti Series A dan Series B. Sebenarnya banyak company kat Malaysia ni yang ada capability of expansion yang boleh scale especially within the region. Itu yang rasanya buat diorang juga tertarik pada kita dan kita dapat tengok not just daripada segi keuangan but also the experience that the investors bring in, macam mana they create regional bantu kita to create regional expansion melalui dia punya network. Yang itu yang we can really benefit from lah. KL20 juga meningkatkan profil syarikat-syarikat terlibat sekaligus menarik perhatian pelabur dan pihak berkepentingan lain. Untuk berjumpa dengan lebih ramai
investors, jumpa dengan policy makers, jumpa dengan pihak korporat, kerana orang-orang ini dia nak syarikat yang diberi kiranya macam kepercayaan lah. Jadinya kalau you adalah salah sebuah syarikat di bawah KL20, maknanya ini telah meningkatkan credibility dan memberikan satu peluang keterlihatan. Memperkenalkan teknologi baru yang dibawakan syarikat pemula bukan mudah. Melalui KL20, syarikat-syarikat ini diberi platform strategik untuk menonjolkan kelebihan teknologi mereka di pasaran. Jadinya ini penting sebab kita perlu berjumpa dengan lebih ramai orang supaya kita boleh memperkenalkan teknologi kita kepada lebih ramai orang, supaya kebarangkalian untuk kita berjumpa dengan orang yang suka kepada teknologi kita dan nak menyokong kita meningkat. Seiring hasrat Malaysia untuk menjadi kelompok antara 20 negara teratas global bagi syarikat pemula niaga pada tahun 2030, ini peluang untuk syarikat tempatan berinovasi. Komitmen pelabur luar yang masuk memacu potensi syarikat tempatan untuk berkembang selain dapat menarik unicorn global ke Malaysia untuk mencipta pekerjaan berkemahiran dan bernilai tinggi sambil membangunkan rangkaian usahawan serta pemimpin teknologi masa depan. Menerusi aspirasi KL20, syarikat tempatan mampu bergerak ke arah lebih positif, seterusnya berkembang di peringkat serantau. Dililah Kadir, RTM. Tulislah yang baik-baik, jadilah Nurtizen. Senjata orang yang bijaksana adalah kertas dan pena. Forum Perdana Ehwal Islam setiap Khamis 9 malam. Rancangan Forum Perdana Ehwal Islam dibawakan khas oleh Bank Islam. Amanah terjamin, nilai terhasil. Mewarnaimu hanya di TV1. Minyak zaitun organik Olive dengan 30 kali ganda kebaikan minyak zaitun menjadikan anda bersemangat dan bertenaga di samping keluarga tercinta. Khasiat berganda, semangat bertenaga, Olive bertata, terbalik raja. Bertemu kembali. Petron Malaysia dengan kerjasama strategik Tenaga Nasional Berhad TNB mengenal pasti 8 lokasi stesen pengecasan kenderaan elektrik EV di 4 negeri, Pahang, Kelantan, Terengganu serta Perak. Ketua Perniagaan Runcit Petron Malaysia Shaliza Muhammad Siddiq berkata, setakat ini pihaknya telah berjaya mengaktifkan 2 lokasi pengecasan TNB elektron. Ia terletak di Petron Kampung Gemuruh, Terengganu dan Petron Selising di Pasir Putih, Kelantan. Manakala selebihnya akan dipasang di stesen minyak terpilih menjelang tahun depan. Shaliza menjelaskan, lokasi penempatan pengecasan EV di Petron Selising merupakan inisiatif strategik. Ia bukan sahaja dapat memanfaatkan pemilik kenderaan EV yang menggunakan lebuh raya Pantai Timur, malah meliputi kawasan yang lebih luas, terutama dalam memberi kemudahan tambahan kepada komuniti di luar bandar. Kerjasama strategik dengan TNB menandakan usaha kolektif bagi menyokong peralihan Malaysia kepada sumber tenaga yang bersih dan mapan. Pengecasan EV hari ini menandakan usaha berterusan Petron dalam memperluaskan lagi kemudahan kepada pelanggan-pelanggan Petron. Tahun ini Petron dan TNB telah mengenal pasti lebih kurang 8 lokasi pengecasan EV di Pahang, Perak, di Kelantan dan juga di Terengganu. Buat masa ni kita berjaya mengaktifkan 2 lokasi pengecasan TNB elektron di Petron Gemuruh dan juga Petron Selising, yang selebihnya kita akan buat tahun depan.
Shaliza menghadiri majlis pelancaran kolaborasi pembangunan stesen pengecas kenderaan elektrik EVCS antara Petra Malaysia dan TNB di Petron Silising, Pasir Putih. Selain itu, pihaknya juga mahu menyahut saranan kerajaan untuk mencapai pelepasan karbon sifar bersih menjelang 2050. Sementara itu, Ketua Pegawai Rangkaian Pembahagian TNB, Insinyur Mahathir Nur Ismail berkata, inisiatif kerjasama ini adalah sebahagian daripada Pelan Peralihan Tenaga TNB yang juga bertujuan mencapai pelepasan karbon sifar bersih menjelang tahun 2050. Salah satu langkah penting untuk berjayakan aspirasi ke TNB ke arah mencapai net zero emission pada tahun 2050. Melalui kolaborasi ini, ia membolehkan TNB dan Petron meletakkan EV charger pada posisi yang sangat strategik di laluan utama rakyat untuk membolehkan mereka membuat pilihan dalam beralih ke arah teknologi yang berasaskan kepada green dan juga ke arah tenaga hijau.